Dia sampai ke Muzdalifah, turun pula situ, berhenti pula. Dia pun ambil air sembahyang dengan menyempurnakan wudu. Tu di sini kali yang kedua baru dia isbang wudu. Di sini baru dia menyempurnakan wudu. Kemudian didirikan sembahyang. Tak apa dah. Hak naknya di sini isbaril wudu. Menyempurnakan wudu. Apa ya tak di Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyempurnakan wudu dia? Kalau kita kata wudu tu wudu sungguhlah. Apa dia tidak menyempurnakan? Dan untuk apa dia ambil air sembahyang tadi? Kalau begitu, kalau tak ada air sembahyang pun boleh juga. Dia ada beberapa jawapannya. Yang pertamanya, Nabi SAW tidak suka berada dalam keadaan tidak suci. Dia nak dalam keadaan suci semua. Sebab malaikat-malaikat ni dia ada malaikat-malaikat tertentu yang mana dia tidak mari dekat kita bila kita tidak suci. Itu kelebihan wuduk tu. Kalau kita berhadas besar, ada pula malaikat tak mari. Ada juga kalau kita tidak berhadas besar, berhadas kecil, dia mari. Ada pula jenis yang lain pula, malaikat lain pula tak mari. Maknanya yang dikehendaki ialah kita ni sentiasa dalam keadaan suci. Itu hendaknya. Kita dalam keadaan suci. Dengan sebab itu Nabi SAW dia tak suka sebentar pun dia di dalam keadaan tidak suci. Sebab itu dia ambil air sembahyang. Walaupun dengan tidak sempurna, dengan ringkas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dia ambil air sembahyang tidak sempurna, tak disebab apa, boleh jadi dia nak cepat dalam perjalanan kan, nak sampai ke tempat. Jadi kalau ambil dengan sempurna mungkin makan masa. Nak ringkas. Itu yang kedua. Yang ketiganya, boleh jadi situ dalam perjalanan bukan tempat singgah yang sebenarnya, bukan stesen yang sebenarnya, air pun kurang. Dengan sebab itu dia ambil sikit. Dia peringkaskan, dia tidak menyempurnakan wudu. Maknanya Nabi SAW dia mengikut keadaan lah. Di sini kita nampak keadaan gini dia ambil sikit. Yang pentingnya sampai maksud. Orang kata sudah dalam keadaan suci, cukup lah. Sudah dalam keadaan suci. Baiklah, kita kata dah dia sudah ambil air sembahyang dah tadi, dan air sembahyang tu sudah memadai. Apa bila dia sampai ke Muzdalifah tu dia ambil air sembahyang dengan sempurna pula? Apa dia tidak sembahyang dengan hal tu? Air sembahyang tu saja. Kalau kita kata dia sudah batal air sembahyang, tidak ada bukti di sini. Dan sebab tadi kita sudah kata dah, iaitu Nabi SAW dia memang dalam keadaan suci semua. Kalau kita kata batal tengah jalan, kira-kiranya dia akan berhenti lah ambil air sembahyang juga. Dan dia nak jaga kesucian tu. Kira-kiranya tak ada sesuatu yang membatalkan. Bila sampai di sana, apa dia ambil air sembahyang pula dengan sempurna. Sedangkan dia tak ada buat apa-apa ibadat sebelum pada tu, hanya berjalan saja. Mengikut setengah-setengah ulama, dia kata makruh kita ambil air sembahyang ni, ambil air sembahyang, lepas pada tu kita tak ada buat gapo-gapo, kita tak sembahyang, tak gapo pun. Lepas pada tu bila kita nak sembahyang, kita ambil air sembahyang pula. Makruh lagu tu. Bahkan kita kena, selepas ambil air sembahyang tu, kita kena buat sesuatu yang memerlukan air sembahyang. Lepas pada tu kita nak buat benda lain pula, nak sembahyang kan, kita kata barulah kita tajdid wudu. Hak tu baru tidak makruh, hak tu baru sunnah. Di sini Nabi SAW tak ada buat apa-apa, dia hanya naik kenderaan dia saja. Bapaknya perlu ambil air sembahyang semula pula, ambil air sembahyang pula dengan sempurna pula apa. Ulama-ulama hak bahas tadi, dia kata hak maksud makruh tadi sekiranya tidak berpindah tempat, duduk situ dulu, tak ada pergi mana-mana, tidak sembahyang, tidak ngaji Quran, tidak buat apa-apa. Saat ni ambil air sembahyang pula, hak lagu tu, hak tak bolehnya. Tapi Nabi SAW saat ni dia ambil air sembahyang itu sudah berjalan dah. Sudah berjalan tu kira dia berzikir dah. Berzikir kau baca Quran kau gapo kau. Maknanya dia telah buat sesuatu. Dengan sebab itu dia ambil air sembahyang pula, tak apa, molek. Gitu. Kalau tidak, dia jadi alah kau bazir lah pula. Alah kau melampau lah mengguna air itu. Dengan sebab itu kita kena tengok kita telah buat sesuatu dah ke tidak dengan air sembahyang kita. Nak misalnya kita ngaji Quran kau, sekurang-kurangnya lebih afdal lah kalau kita ada air sembahyang. Kalau tidak sebagai syarat pun, sekurang-kurangnya lebih afdal. Kita sudah buat dah ke tidak tu. Kalau kita sudah buat dah, nak buat benda lain, moleklah kita tajdid wudu. Yang ni kita ambil air sembahyang semula. Lepas pada tu iqamah sembahyang. Nabi SAW pun sembahyang maghrib. Lepas pada sembahyang maghrib tu, masing-masing orang pergi letaklah unta dia tempat dia berhenti. Pergi ikat unta dia, pergi urus unta dia. Lepas pada tu
iqamah pula untuk isyak. Nabi SAW pun sembahyang isyak pula dengan sahabat-sahabat dia, dan dia tidak sembahyang gapo-gapo hak lain. Antara dua sembahyang tu, antara maghrib dengan isyak tu tak ada sembahyang benda lain. Ini cerita ni sebenarnya dalam bab haji, akan datang akan jumpa dalam bab haji. Cuma sepintas lalu kita nak sebut di sini. Apabila orang tu berwukuf di Arafah, selepas daripada wukuf tu, di sana sunat ditakdimkan, jamak takdim, zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak tidak dibuat di situ, tetapi dibuat di Muzdalifah. Dibuat di Muzdalifah jamaknya, jamak takhir pula. Hak tadi takdim, hak ini jamak takhir. Yang ni maghrib dengan isyak jamak takhir. Mengikut mazhab Hanafi wajib buat lagu. Kita kena faham, mazhab Hanafi dia tak ada jamak-jamak ni. Kalau musafir ni tak ada dia. Jamak sepuluh ramai-ramai duduk buat ni lah. Asar buat dalam waktu zuhur, zuhur buat dalam waktu asar, dia tak ada. Dalam mazhab Hanafi tak ada. Untuk jamak hakiki orang panggil tak ada. Kalau adanya jamak suri saja dia terima kalau dalam perjalanan. Jamak suri ni lagu mana? Iaitu kita sembahyang zuhur dalam waktu zuhur juga, tapi di hujung waktu dia betul-betul. Sekira-kira bila habis sembahyang zuhur tu kira-kira masuk asar lah. Dan asar sembahyang dalam waktu dia juga, tapi betul-betul dia awal dia. Sehingga pada zahirnya nampak macam jamak. Itu jamak suri, jamak pada rupa, pada zahir. Sebenarnya bukan jamak. Sembahyang tu dalam waktu masing-masing. Sebab apa? Dia kata kena jaga waktu sembahyang. Moga sembahyang dia ada waktu dia yang tersendiri. Kecuali hak ni sini. Hak ni wajib jamak. Jamak hakiki supaya dengan orang-orang lain. Wajib. Tak boleh tak jamak. Kalau tak jamak dosa. Begitu pula dia. Dan kalau tak jamak sebelum subuh tu dia kena, kalau dia sembahyang dia sembahyang dah maghrib katakanlah. Di tengah jalan tak ada sampai Muzdalifah, dia tidak jamak, dia sembahyang maghrib. Dia kena sembahyang mula maghrib tu sebelum subuh. Tu kalau mazhab Hanafi. Nak ayat. Tapi kalau mazhab Syafi'i, mazhab lain tidak gitu. Cumanya kena sembahyang di Muzdalifah lah juga. Hak itulah hak moleknya. Hak itulah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buatnya. Dan bagi orang lain ini menunjukkan jamak ni boleh, jamak takhir, jamak takdim. Sebab ini dalam perjalanan ni. Jamak ni kerana perjalanan. Orang Hanafi kata jamak ni bukan kerana perjalanan, tetapi kerana ibadat haji. Dalam ibadat haji ni mesti kena buat lagu tu. Situ saja ada jamak lagu ni. Di lain tak ada, dia kata. Orang lain pula kata ini bukan khusus dengan ibadat haji tu. Maknanya dalam perjalanan, tak kira lah perjalanan haji kau apa kau, boleh jamak takhir ataupun jamak takdim. Di sini dikehendaki dibuat jamak takhir. Sebab apa? Sebab Nabi SAW buat lagu tu. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, nak jamak ni kan, semaya jamak dia akan ada bab jamak suku pula. Tak apalah waktu akan datang, cuma sepintas lalu nak ayatnya sini. Iaitu kalau semaya jamak ni dia ada azan qamak. Lepas tu hak solat gitu azan qamak pula kau kalau mana? Dia ada khilaf banyak di situ. Ada yang mengatakan azan qamak ni mula-mula. Lepas tu yang kedua ni tak ada bersatu. Pakai sambung lalu itu semaya. Ada yang mengatakan azan qamak mula-mula. Hak yang kedua ni qamak saja, tidak ada azan. Hak semaya hak yang kedua qamak saja, tidak ada azan. Ada yang mengatakan ada kedua-dua. Macam-macam. Pendapat yang paling moleknya seperti di sini. Di sini apa dia? Bila selesai sembahyang maghrib, orang ni pergi duduk cara kepada unta dia, maknanya sudah putus itu. Bila sudah putus, ada qamak lah moleknya. Tapi kalau tidak putus, tidak qamak pun tak apa. Pakai bangun sembahyang lalu. Begitu. Itu masalah jamak. Lagu mana cara nak buat? Hak dengan panjang lebar lagi apabila sampai tempat dia lah. Dan di sini disebutkan Nabi SAW tak nak sembahyang sunat di celah-celah. Mana sunat sunat hak sekala dia buat, sunat maghrib kau lepas maghrib tak ada. Lepas pada sembahyang maghrib, ada orang nak cara kau unta dia kau gapo pergi letak unta dia barang-barang dia kau letak molek di tempat dia tu. Lepas tu sembahyang isyak sah. Tak ada dia sembahyang sunat. Menunjukkan bahawa
Hak lebih moleknya dalam